Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya kasihi guru-guru saya, yang saya raikan rakan-rakan sekalian, insya-Allah pada hari yang penuh keberkatan ini saya ingin membentangkan tajuk berkenaan dengan riak. Jadi sebelum itu sukanya saya untuk memberi penjelasan ataupun memberi sedikit nasihat. Kalau anda kata ada kesilapan dan sebagainya, mohon teguran, insya-Allah. Jadi kita akan masuk, sebelum tu saya akan kenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Bilal bin Salahuddin, memegang nombor matrik I19203915, dan insya-Allah akan membentangkan tajuk berkenaan dengan riak. Jadi riak ini apa? Riak ni daripada perkataan ra'a ataupun dari kata ri'a, yang bermaksud melihat. Riak ni adalah satu sifat negatif yang tak boleh langsung ada dalam diri kita. Kerana riak ni adalah tak ada satu pun sedikit keuntungan yang boleh kita bawa ke alam sana yang abadi, insya-Allah. Jadi menurut bahasa, riak ni adalah satu perbuatan yang mempamerkan atau menunjuk-nunjuk. Seperti kata kita rasa hebat bila kita ada sesuatu. Itulah riak. Dan daripada sudut istilah pula ialah menunjuk-nunjuk dengan niat untuk mendapatkan perhatian manusia, dan bukan untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Inilah satu penyakit yang sangat-sangat bahaya di akhir zaman ini. Kerana penyakit riak ini adalah satu ibarat dia kena abuse. Dia melakukan dalam keadaan dia tak sedar. Kerana apa? Kerana terlalu cinta. Hubbu dunia akhsa min akhirah. Jadi kita melihat pula kepada penjelasan Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 142. Jadi Al-Quran menceritakan dalam surah An-Nisa ayat 142 berkenaan dengan orang-orang yang riak, yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. صدق الله العظيم. Bermaksud, sesungguhnya orang-orang munafik itu melakukan tipu daya terhadap agama Allah dengan perbuatan pura-pura beriman, sedangkan mereka kafir pada batinnya. Dan Allah pun tetap membalas tipu daya mereka dengan membiarkan mereka dalam keadaan munafik. Mereka pula apabila mendirikan hendak sembahyang, mereka berdiri dengan malas. Mereka hanya bertujuan riak, memperlihatkan sembahyangnya kepada manusia supaya disangka bahawa mereka orang yang beriman, dan mereka pula tidak mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang, melainkan sedikit sekali, jarang-jarang. Yakni ayat Al-Quran ini menerangkan bahawa ciri-ciri orang-orang yang riak ni adalah dalam golongan munafik. Dan mereka ini termasuk, kata-kata ulama, mereka ini termasuk dalam golongan orang-orang yang syirik asghar, syirik kecil. Jadi di sini ialah ayat ini menggariskan apa dia? Dia menggariskan bahawa orang yang riak ini ibarat orang yang munafik yang mendirikan solat. Mana solat mereka itu hanya untuk ingin mendapatkan perhatian manusia, bukan untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian pula adalah memiliki sifat riak di dalam diri. Ini adalah satu penyakit, yang mana penyakit ini perlu dirawat dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah ayat yang digariskan dalam surah Al-Quran, surah An-Nisa ayat 142 tadi itu. Dan orang-orang yang riak ni adalah dalam golongan orang-orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita masuk kepada tanda-tanda manusia atau orang yang mempunyai sifat riak, iaitu bila kita nak tengok orang yang ada riak ni, apa dia? Dia tidak melakukan ibadah kerana Allah, tapi dia melakukan ibadah untuk melihat, supaya bila orang lalu tengok dia sembahyang. Tapi bila orang tak ada, dia sembahyang bermalas-malasan. Dia sembahyang, orang tahu apa? Sembahyang buat simple-simple je, dia tak buat sungguh-sungguh. Tu sembahyang orang yang riak ni. Dia hanya nakkan perhatian manusia, pujian manusia. Dia tak nampak pujian Allah Subhanahu Wa Taala, dia melihat sembahyang dia macam mana. Jadi kita tengok orang macam ni, dia
dalam diam tu dia membangga diri. Jadi kita ini bila nak jauhkan sifat riak ni, kita kena banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, musabah diri insya-Allah. Jadi kita tengok pada ni dia bermalas-malasan dalam melakukan ibadah. Ini adalah satu kerugian yang besar bila mana dia tak ada satu pun dalam diri dia bahawa ganjaran yang kita buat tu, kebaikan yang kita buat tu akan dibayar dengan lebih dengan apa yang ada di dunia ni. Jadi cinta dunia ini tak bawa ke mana. Jadi kita perlu mengambil serius kerana penyakit riak adalah penyakit yang sangat luar biasa. Jadi kita tengok kepada seterusnya ialah saya nak ceritakan sedikit di sini ialah kesan-kesan riak. Sekiranya kita ini ada penyakit itu. Kesan-kesannya pun macam tadilah cinta-cinta yang sebut tadi tu. Dia ada perasaan bangga diri, perlukan pujian manusia, perlukan perhatian manusia. Itulah tanda orang yang riak. Jadi tengok kesannya pula. Kesannya apa di sini? Rasa sakit hati muncul apabila tiada yang melihat. Inilah rasa dia. Kita rasa bila kita semayang tengok, tak ada orang tengok pun. Dia rasa Allah Akbar. Kenapa orang tak tengok aku? Dia semayang. Itulah niat dia untuk orang tengok dia. Dia tengok pula sering kali mengungkit-ungkit kebaikan yang telah dia lakukan. Bila orang yang riak ni, bila kita nasihat dia, contohnya dia hang ni riak lah, kata pasal buat macam ni, kata jangan buat macam ni, kata Allah murka apa segalanya. Jadi dia akan ungkit kebaikan yang dia buat pada kita disebabkan kebaikan yang dia buat tu. Jadi kita kena berhati-hati jugalah dengan orang yang riak ni. Dan riak ni adalah satu penyakit yang boleh memecah belahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat pula segala amalan yang baik dilakukan hanya ingin meraih pujian manusia dan tidak mendapat redha Allah, tidak mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perbuatan riak ini adalah perbuatan yang sia-sia yang kita tak boleh guna sekali dalam kehidupan ini kerana tak bawa langsung keuntungan, tak bawa langsung pada manfaat. Jadi kita perlu ada satu macam alam ataupun satu reminder dalam diri kita supaya kita tak riak dengan apa yang kita buat. Jadi kita kena sentiasa untuk niatkan diri kita supaya kita buat ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita tengok pula hilang kemanisan dalam beribadat kepada Allah dan hati yang tidak khusyuk. Bermakna bila kata dia seorang riak ni, dia tidak memilih orang. Riak ni boleh jadi pada siapa-siapa sekalipun. Sebab tu bila kata ada sifat riak dalam diri kita tak ada rasa, orang kata apa, halawatul iman, kata tak, kemanisan iman tak dapat. Ataupun kemanisan dalam ibadah. Tak dapat kekhusyukan dalam solat. Itulah sangat-sangat masalah dalam diri kita hari ini. Dan kita perlulah sentiasa remind diri kita, ya Allah kata aku nak sembahyang kerana hang, kata ya Allah kata. Jadi kita perlu muhasabah diri kita setiap masa. Jadi supaya kita tak leka dan kita dapat solat dengan sempurna insya-Allah. Jadi kita tengok pula kepada mendapat balasan dengan ditempatkan dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik, kita tak minta dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala moga-moga kita dijauhkan daripada api neraka dengan kerana sifat riak sahaja. Jadi tak berbaloi kita duduk di dunia ni dengan lama dan kita di alam yang abadi itu kita duduk dalam neraka. Jadi sebuah perkara yang perlu kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dijauhkan kita daripada api neraka dan tempat kita di syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey. Alhamdulillah, kita masuk semula kepada biografi ulama Nusantara yang dikenali sebagai Ahmad bin Masru'. Saya ada sedikit kekeliruan dalam tu, bapa ada dua, Ahmad Al-Ajda dengan Ahmad bin Masru'. Jadi bila saya baca balik rupanya Ahmad bin Masru' ni seorang tabi'in ya, atau lebih dikenal dengan nama laqabnya Abu Al-Abbas bin Muhammad bin Masru'. Beliau berasal daripada Tu'si dan tinggal di Baghdad. Beliau adalah tergolong dalam golongan para masyayikh yang terawal, mempunyai maqam tertinggi. Maksudnya dia tu mempunyai kedudukan yang tertinggi pada zaman tabi'in. Beliau lebih terkenal dengan nama laqabnya iaitu Ibnu Masru' ataupun Ibnu Abbas. Jadi beliau ni mempunyai perbuatan yang sangat-sangat hebat, yang mana beliau pernah berkata dalam petikan kata-kata Ahmad bin Mas'ud, beliau berkata sesiapa yang mengingati Allah, yang ini zikir, maka Allah akan menjaga seluruh anggota badannya. Inilah kata-kata Ahmad Mas'ud yang kita boleh gunakan sebagai kita punya motivasi dalam diri kita supaya kita terus untuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengok dalam maksud petikan yang apa maksud yang dikatakan oleh Ahmad Mas'ud ni, Ahmad bin Mas'ud ini apa dia? Dia nak beritahu kita betapa pentingnya amalan zikir dalam kehidupan ini, kerana untuk kita mohon bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mereka ini telah
adalah dalam rutin kehidupan mereka ni ada dua zikir, iaitu adalah zikir biasa dan zikir khas. Zikir biasa ni zikir biasa-biasalah, subhanallah dan sebagainya lah. Kemudian zikir khas ni ialah bila zikir khas ni bila mereka tidak buat zikir tersebut, mereka akan qadanya, ibarat macam solat lah. Bila mereka tak solat, dia akan qadanya. Macam itulah juga zikir mereka. Nak beritahu apa kat sini betapa pentingnya zikir dalam hidup mereka. Jadi bila kita zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi Allah akan ingat kita, akan mulakan segala urusan kita, insya-Allah. Dan beliau menambah lagi dan bagi melihat tingginya akhlak seorang ahli tasawuf seperti Ahmad bin Masruq, beliau mengatakan menghormati hak-hak orang yang beriman adalah seperti menghormati hak-hak Allah. Ini menandakan satu peringatan kepada kita supaya kita terus menjaga orang-orang yang beriman, para ulama, orang-orang yang berjuangkan Al-Quran, yang berjuangkan hadis, ilmu tasawuf dan sebagainya, sebagai kita menjadi penjaga kepada mereka ni. Jadi supaya kita ni, supaya agama Allah ni lebih terpelihara di masa hadapan, insya-Allah. Jadi saya akhiri saya punya berpetangan pada hari ini. Moga-moga saya punya berpetangan pada hari ini dapat diterima, dapat dikongsi. Andai kata ada kasar bahasa, kesilapan fakta dan sebagainya, saya mohon kemaafan. Moga-moga kita dengan perkongsian ini dapat meraih cita dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekian saja daripada saya. Walihadza minni faqat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.